Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrah lana sadrana wa yassir lana amrana wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawlana. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Kata Syekh rahimahullahu ta'ala, masih lagi kita nak menyatakan kelebihan masjid. Dan diiringi dengan kelebihan Baitillah dan Hajarul Aswad. Ada sambung daripada minggu telah lepas, katanya dari riwayat daripada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Ada riwayat daripada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, yaitu sepupu Nabi kita dan menantu Nabi kita, yaitu Sayyidina Ali. Khulafaur Rasyidin yang keempat, Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali. Daripada Nabi SAW. Hadis ni riwayatnya, orang riwayatnya dengar Nabi katanya Sayyidina Ali. Nabi katanya daripada Nabi SAW, bahawasanya bersabda ia Nabi, telah firman Allah Ta'ala, orang panggil hadis kursi, telah firman Allah Ta'ala, apabila aku menghendaki membinasakan dunia. Allah Ta'ala royak lapar daripada Nabi, makna daripada Allah, nama dia hadis kursi. Rendah sikit pada Quran, tinggi pada hadis. Iaitu Allah Ta'ala kata, apabila aku menghendaki membinasakan dunia, memulai aku, nascaya memulai aku dengan rumahku. Mula-mula sekali Allah Ta'ala binasanya, iaitu rumah dia, iaitu Baitillah. Pertama kali Allah Ta'ala nak menghapuskan dunia ni, nak kisah dah dunia, orang panggil akhir dunia, siuk sangkala yang kedua, sangkala yang pertama. Siuk sangkala yang pertama menasah bi, itu dia hancur habis licin. Kulun kuluman alaiha fa'an wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Semua perkara Tuhan menjadi itu, makhluk Tuhan itu menasah bi, ia kekalnya Allah Ta'ala. Pertama kali Allah Ta'ala membinasanya, mengadamnya, beri tak adanya, iaitu dengan rumahku, dia kata, iaitu Baitillah. Masuk rumah dia situ, Baitillah lah. Padahal masjid semua rumah dia belakang. Al-Masjid Baitullah juga. Itu dia deh. Maka aku membinasakan dia. Aku menghancurkan akan dia, mana aku menghilangkan akan dia, akan Baitillah. Bukan menghancur maknanya we tak ada tidak, we akik naik. Naik ke Baitul Ma'mur. Akak daripada tempat dia duduk sekarang lah ni. Kemudian aku binasakan dunia. Lepas pada itulah Tuhan beracuh habis dunia. Itu dia. Yang ni turut bekahnya. Yang ni mengikut akan bekas-bekas Baitillah. Lepas dia menghilangkan Baitillah, menghilang habis kira perkara yang lain pada tu. Kemudian aku membinasakan dunia atas bekahnya.
Yang ni lepas daripada dia menasakan beri tak ada kan akan Baitullah akan naik ke langit. Maka Allah itu habis. Mana bukit buka gunung Gana ada habis. Intaha Ihya. Kata ini ambil dalam Ihya Ulumuddin karya Imam Ghazali. Jadi khulasahnya iaitu pertama kali yang Allah Ta'ala tak adanya Baitullah. Bila tak ada Baitullah itulah manusia sana itu kucak kacih habis. Manusia tidak ada tawah. Maka masa itulah lepas pada tu ngikut riwayat yang lepas maridah turun Dajjal. Turun Nabi Isa. Lepas itulah dia peracur habis sekalian dunia. Dan pada khabar dan sebut di dalam hadis dan tersebut di dalam hadis Nabi itu mana khabar bahwasanya Hajarul Aswad itu Yakub, yakni permata Yakub, Hajarul Aswad tu mengikut hadis Nabi-nya dibuatkan dia daripada Yakub, iaitu penama, iaitu permata Yakub. Yakub iaitu permata Yakub daripada syurga, ambil daripada syurga. Dan bahwasanya Hajarul Aswad dibangkitkan dia pada hari kiamat. Bila berlaku kiamat esok bangkit juga Hajarul Aswad yang semua orang pergi ke Mekah duk tawaf tu mestilah kena kucuk. Cuk sekali. Pisah boleh kita kucuk dia. Ia kata bahawasanya Hajarul Aswad, batu Hajarul Aswad, tempat mula nak tawaf mula situlah bucu tu lah. Dibangkitkan Hajarul Aswad pada hari kiamat esok. Baginya dua mata. Ada baginya dua mata di akhirat esok lah. Di akhirat esok bila bangkit esok Tuhan menjadikan batu Hajarul Aswad tu ada dua mata. Tu mana ada baginya dua mata dan lidah. Ada baginya dua mata dan lidah. Ini kekuasaan Allah Ta'ala. Di akhirat esok bila bangkit siuk sangkala yang kedua bangkit beri, maka Hajarul Aswad ni Tuhan menjadikan dia ada dua mata dan ada lidah. Berkata ia lidah tani, lidah yang boleh bertutur dia panggil. Berkata ia dengan dia. Situ. Berkata ia Hajarul Aswad dengan dia dengan lidah, situ domain. Mana di akhirat esok Hajarul Aswad ni boleh kecek. Sebab itulah kita kena boleh kucuk gatik. Dia kena di akhirat esok dia boleh kena. Siapa dia gatik boleh kucuk dia. Siapa dia gatik mari kucuk dia. Berkata ia dengan lidah dia, dengan lidah. Menaik saksi ia. Menaik saksi ia Hajarul Aswad. Tiap-tiap orang istilam akan dia. Tiap-tiap orang yang istilam yang kucuk ia akan dia. Dia nak saksi. Di akhirat esok Tuhan menjadikan lidah. Dia kena. Maka dia naik saksi. Orang ni biasa kucuk dia. Dia ni biasa kucuk dia. Dia ni biasa kucuk dia. Tu katanya. Tu. Maka menaik saksi ia Hajarul Aswad. Tiap-tiap orang yang istilam akan dia. Tiap-tiap orang yang kucuk dia dengan sebenarnya, yakni kucuk lillah, tak ada kucuk kerana moga lain dak lah. Kucuk kerana Allah, kerana membesarkan akan Allah, kerana mengikut perintah Allah. Itu mana dengan sebenar. Dengan ikhlas orang panggilnya. Kucuk sana itu dengan ikhlas. Siapa dia pergi ke Mekah tawaf Baitullah kucuk, niat mulai. Maka Hajarul Aswad tu dia naik saksi. Kata dia ni besok kucukku. Bila Hajarul Aswad tu naik saksi, insya-Allah orang ni dapat syurga. Mana Hajarul Aswad tu jamin masuk syurga. Mananya dia naik saksi
tiap-tiap orang kucuk ia ke dia. Dengan sebenarnya kucuk dengan sebenar apa ni dengan lillahi taala, dengan ikhlas niatnya. Tu dia deh. Dan adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak mengucuk akan dia. Masa Nabi dan masa Nabi jadi rasul, tiap-tiap kalilah Nabi kita tu bila dia kita wah kucuk semua Hajarul Aswad. Tiap-tiap kali dia tawaf kucuklah Hajarul Aswad. Maka siapa yang pergi tawaf pisahlah, jatah kena hobi jatah, tina hobi tina, pisah boleh kucuk kata. Barulah kelak modal deh. Bagaimana ya cerita sini Hajarul Aswad tu naik saksi kata orang ni biasa kucuk dia. Maka orang yang Hajarul Aswad tu naik saksi, insya-Allah Hajarul Aswad itulah heret kita masuk syurga. Tu sebut di dalam hadis. Kata Wahab Ibnu Mambah, seorang alim ulama, dia kata tersurat pada Taurat tu. Tersurat itu tulis dua tu bahasa. Tersurat pada Taurat. Yani tertulis di dalam kitab Taurat Nabi Musa. Zaman dululah. Satu kitab ia turun daripada langit. Kitab ia turun daripada langit 140. Ia besar-besarnya 40. Iaitu Taurat, Injil, Zabur, Al-Quran. Taurat Tuhan beri kepada Nabi Musa. Zabur beri kepada Nabi Daud. Injil beri kepada Nabi Isa. Taurat kepada Nabi Musa. Al-Quran kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka tersurat di dalam kitab Taurat. Ya maksudnya begini. Bahawasanya Allah Azza wa Jalla, maksud Tuhan royak, Tuhan kecek kalamullah jugalah. Kalamullah dia kecek di dalam kitab Taurat. Bunyinya begini, terjemah bahasa Arab balik ke Melayu. Bahawasanya Allah Azza wa Jalla, bahawasanya Allah Taala membangkitkan pada hari kiamat akan 700,000 malaikat. Bahawa Allah Subhanahu wa taala membangkitkan, membangkit sini menghantarkan. Allah Taala hantarkan pada hari kiamat esok akan 700,000 malaikat al-muqarrabin, malaikat al-muqarrabin, malaikat rapat-rapat dengan Tuhan. Tu malaikat al-muqarrabin, pangkat malaikat al-muqarrabin nama dia. Malaikat yang rapat-rapat dengan Tuhan. Tuhan bila berlaku kiamat esok, bakal berderu-deru orang yang bangkit daripada kubur menuju kepada mahsyar. Maka malaikat ni pergi situ di tempat perhimpunan ijtima' akhirat esok di mahsyar. Allah Taala hantar malaikat pergi 700,000 malaikat muqarrabin. Dan pada tangan tiap-tiap seorang daripada mereka itu, tiap-tiap seorang malaikat yang 700,000 tu ada bawa ke apa? Tiap-tiap malaikat, seorang malaikat ada di tangan dia tu rantai daripada emas. Bawa rata. Semua tiap-tiap orang daripada 700,000 tu bawa rata belakang, rata daripada emas. Pergi ke mana? Kepada Baitillahil Haram. Semua malaikat 700,000 tu Tuhan tagi pergi di Baitillah. Ya ada Baitillah di pada masa esok. Baitillah lah ni lah ada di sana. Bakit Tuhan bakit ada di sana. Dan Tuhan hantar 700,000 malaikat pergi di Baitillah. Maka perman Allah Taala. Maka perman Allah Taala bagi mereka itu, bagi segala malaikat 700,000 tu. Yang bawa tiap-tiap seorang itu bawa rata daripada mah menuju ke Baitillahil Haram ni. Semua 700,000 malaikat tu pergi situ. Waktu tu Tuhan kata kepada para malaikat 700,000 tu,
Hei malaikat, Tuhan kata, pergi olehmu. Tuhan kata, pergilah olehmu. Waktu dia nak hantar gitu. Pergilah olehmu dan taruh tali zimam. Tali zimam, letaklah, bubuhlah tali zimam, tali kekam. Orang panggil supaya tali kekam kuda tu tali zimam. Kekam kuda pak pegang tu zimam. Dan taruhkan tali zimam, tali kekam. Dengan ini segala rantai dan tarikkan olehmu akan dia kepada mahsyar. Jadi waktu Allah Ta'ala bakaikan akan Baitillah, Allah Ta'ala hantarkan malaikat muqarrabi 700,000 pergi di Baitillah. Tak ada heret lagi. Baru bakai. Tak ada heret pergi di tempat lagi. Lalu tu Allah Ta'ala perintah, hei malaikat, kamu gilah di Baitillah, bawa lah rata mah tu gi ikat di Baitillah heret. Tu tariklah olehmu akhirnya. Tu maknanya. Pergi olehmu dan taruhkan tali zimam dengan ini segala rantai dan tarikkan olehmu akan dia akan Baitillah. Tuhan perintah suruh kita tarik Baitillah di tempat dia, pergi di pada mahsyar. Tarikkan olehmu akan dia akan Baitillah kepada mahsyar. Tak kalau Allah Ta'ala perintah lagu tu segala malaikat 700,000 tu, maka memperbuat mereka itu seperti yang disuruhnya. Ni malaikat, la ya'sunallaha ma amaruhum, tu kelakuan malaikat. Tidak deraka mereka itu apa perkara Tuhan perintah. Wa yaf'aluna ma yu'maru, dan buat mereka itu apa yang disuruh. Itulah kelakuan malaikat semua. La ya'sunallaha ma amaruhum wa yaf'aluna ma yu'maru. Ni malaikat, apa saja Tuhan perintah, apa saja Tuhan suruh, turut. Lalu itulah mereka itu pergi ke Baitillah, pergi heret. Bagaimana suruh heret. Maka tak kalau hendak ditariknya, maka tak kalau hendak ditariknya, bila malaikat 700,000 saning mengikut perintah Allah suruh ditarik Baitillah, maka tak kalau mereka itu gibuh tali lah, buh rata, semua saning buh rata, pakai nak heret. Tak kalau mereka itu nak heret, menyeru malaikat yang lain, suara daripada atas menyeru malaikat, hei Kaabah, tu menyeru malaikat, hei Kaabah Allah, berjalan olehmu. Malaikat sana ni, malaikat yang lain menyerunya, katanya menyerulah oleh malaikat yang di sebelah atas. Menyerulah malaikat, hei Kaabah Allah, berjalan olehmu. Bila puak malaikat yang kena suruh oleh Allah suruh pergi heret ni, waktu demo tu nak heret, bunyi suara katanya, suruh malaikat, bani suruh Kaabah tu, hei Kaabah, berjalan olehmu. Tu ada ketua malaikat lah. Hei Kaabah, berjalanlah. Aku dihantarkan malaikat 700,000 untuk heretmu. Kamu kena berjalan. Maka berkata ia Baitillah, ia Kaabah tadi, tiada aku berjalan. Jadi Baitillah kamu berjalan. Malaikat 700,000 nak heret dah, perintah dah, hei Kaabah, jalan olehmu. Maka kami semua bakal nak heret dah ni. Maka kata Baitillah, tak mau. Aku tak mau berjalan. Aku tak mau turut bagaimanamu suruh aku berjalan. Maka berkata, ya tiada aku berjalan. Hingga diberi akan pintakku, hingga diberikan akan pintakanku. Mana itu? Aku nak berjalan boleh juga, tapi kena beri apa saja yang aku nak minta. Sebelum daripada dia mau beri pada aku apa yang aku minta ni, benda yang aku minta ni, sekira dia mau tak beri, aku tak beri. Kena beri dulu. Tu mana jawab Baitillah. Tiada aku berjalan, aku tak jalan. Aku tak mau pergi, tak mau gerak. Hingga diberi akan daku, akan pitakkanku.
maka menyeru malaikat daripada pihak langit. Maka menyerulah oleh malaikat daripada pihak langit. Bunyi suara sebelah atas. Tak kalau batilah kata aku tak berjalan. Selagi mana demo tak beri apa yang aku nak minta. Maka bunyi suara sebelah atas daripada pihak langit. Minta olehmu hai Baitillah apa saja yang kamu nak. Tu. Minta olehmu. Maka berkata ia, hei Tuhanku. Maka berkata ia, maka jawab ia Baitillah. Tak kalau demo nu benarlah. Mintalah hei Baitillah, mintalah apa saja yang kamu nak minta, mintalah. Lalu itulah maka berkata ya hei Tuhanku. Mintalah. Syafaat olehmu akan aku pada segala jiranku yang ditanamkan akan mereka itu di kelilingku daripada mukmin. Ni dia minta yang pertama. Tak kalau Baitillah kata aku tak mau berjalan selagi mana mu tak beri apa yang aku nak minta. Lalu telah bunyi suara di atas kata minta olehmu hai Baitillah apa saja yang kamu nak minta. Lalu itulah Baitillah kata aku nak minta hanalah kau beri syafaat akan mereka yang ada di kelilingku. Orang yang mati duduk di keliling. Iaitu haduk di keliling Baitillah. Hendaklah syafaat olehmu ya Allah, beri syafaat olehmu akan aku pada segala jiranku. Orang haduk keliling kelalaku. Orang haduk keliling kelala Baitillah, orang Mekah lah maksudnya situ. Yang ditanam akan mereka itu di kelilingku daripada segala orang mukmin. Ni besar kelebihan orang mati Mekah ni. Asalnya orang yang tanah di kawasan Mekah ni, tu keliling kelala Baitillah. Baitillah minta, aku tak berjalan selagi aku selagi tak beri apa saja yang aku nak minta. Lalu itulah dia minta, ya Allah ya Tuhanku, hendaklah kau beri syafaat kepada aku nak tolong syafaat mereka yang mati yang duduk keliling kelalaku tu. Ni besar orang mati Mekah. Baitillah tolong syafaat. Tu dia deh. Maka mendengar ia malaikat di langit. Akan seru Baitillah. Malaikat di langit dengar. Lalu itulah tak kala tu jawablah oleh malaikat di langit, sungguhnya telah aku beri akan minta engkau. Dia beri. Jadi Baitillah minta supaya beri akan kekuasaan syafaat, boleh syafaat mereka yang mati di keliling kelada dia tu. Orang mati Mekah. Maka dia boleh syafaat. Maka Tuhan beri. Bunyi suara katanya, sungguhnya telah aku beri akan minta engkau. Maka dihipungkan segala orang yang mati di Mekah. Segala orang yang mati di Mekah ni syafaat oleh Baitillah ni. Tuhan beri dah dia minta. Dia tak mau berjalan, malaikat 700,000 nak pergi akhirat, tak mau berjalan. Selagi mana tak beri tak terima akan pitakanku. Lepas tu dia minta suruh yang wi syafaat dia. Wi kuasaan dia syafaat orang hak mati di Mekah di keliling kelala dia. Lalu itulah maka dihipungkan segala orang yang mati di Mekah, putih muka mereka itu. Dapat syafaat ni di akhirat esok boleh tengok siapa dia yang mati di Mekah. Taruh di situ. Di akhirat esok bakit putih muka, berkelik sinar bana seperti bulan penuh purnama. Mati di mana? Putih muka mereka itu. Padahal ihram sekaliannya. Padahal ihram sekaliannya ni bakit saat itu dengan hak ihram itu. Pakai cuk ihram itu. Muka bersinar bana pakai cuk sebagaimana orang ihram. Pakai kain dua apa itulah. Kain ihram itulah. Balah itulah bakit di akhirat esok. Ni kebesaran. Sabitnya disyafaatkan dia oleh Baitillah. Pada hak ihram sekaliannya berhimpun sekaliannya di keliling Kaabah Allah.
mengucap talbiyah sekaliannya. Tu dia. Ni orang hak mati di Mekah. Disyafaatkan dia oleh Baitillah. Baitillah minta kepada Allah, Allah Taala terima. Tiap-tiap orang yang mati di Mekah dibakit di badai masa esok, putih muka pakai cuk ereh, duk keliling Kaabah. Pakai duk keliling Kaabah, mengucap talbiyah baginya. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. Mengucap tu. Innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Nah, tu maknanya. Ni orang hak mati di Mekah. Disyafaatkan dia oleh Baitillah. Dah, ingat tu. Kemudian berkata ini berkatalah oleh malaikat yang tarik akan Baitillah tu. Kemudian berkata pula lah. Kemudian berkata pula malaikat-malaikat hak 700,000 hak Tuhan suri tarik Baitillah. Tu. Berjalan olehmu. Tak ada berjalan lagi, tak ada tarik lagi ni. Berjalan olehmu hei Baitillah. Berjalan olehmu hei Kaabah Allah. Maka kata Kaabah, tiada aku berjalan. Aku tak mau pergi lagi nak kerah dia. Dia minta dasar, tak bagi dasar. Dia nak minta lagi tu. Maka kata Kaabah, tiada aku berjalan hingga diberi akan pinta aku. Pulak dah. Aku tak mau berjalan selagi mana mu tak beri pula akan perkara yang aku nak minta selagi. Maka kata malaikat, minta olehmu. Minta. Kalau gitu minta. Malaikat jawab. Maka kata Kaabah, hei Tuhanku. Dia boleh mulut dah. Hei Tuhanku, di mana hamba Engkau yang berdosa, datang mereka itu kepada aku daripada tiap-tiap pihak, padahal kusuk mekemusuk. Padahal mereka itu hak datang mari berjumpa dengan aku, mari duk kelilingku, duk tawah aku. Padahal mereka itu kusuk musuk mana gesai gerbain dah. Kusuk musuk ni maknanya mari dengan berkabuk. Orang zaman dulu kabur, gesai, rambut-rambut pun tak ada cara, gesai gerbain. Baju-baju pun debu penuh, atau mana kusuk musuk. Padahal mereka itu datang hal keadaan kusuk musuk, gesai gerbain. Lagi berdebu tubuhnya. Meninggal mereka itu akan ahli dan meninggal mereka itu segala anak dan segala kekasih mereka itu. Kerana rindu mereka itu kepada aku, menziarah mereka itu, padahal mereka itu muslimin, taat mereka itu, lagi taat mereka itu hingga selesai haji. Seperti barang yang engkau surat, maka minta bahawa engkau amankan mereka itu daripada haru-hara yang besar. Ini yang minta. Minta kali yang kedua, malaikat kata, hei Kaabah, jalan lambu. Selagi mana aku nak minta satu perkara lagi. Kata, bila Tuhan terima perkara ni, aku nak pergi. Lalu itulah mereka kata minta. Dia minta, ya Allah, ya Tuhanku. Di mana mereka yang mengunjung mari daripada tempat yang jauh, lakoh laut, lakoh gunung ganang, mari tawahku, mari kucuk Hajarul Aswad. Mana orang hak mari mengunjung akan aku, membesarkan aku, mari tawah akan aku. Dia minta tu. Mari sana itu dengan geresai gerbain, dengan berdebu-debu, mari jauh daripada negeri yang jauh. Meninggal mereka itu akan nak bini, meninggal mereka itu akan harta benda. Tu tinggal semua kerana rindu kepada aku. Tu dia merayu tujuan dia mari menziarah mereka itu, padahal mereka itu tu Islam semualah. Lagi taat mereka itu. Hingga siapa dia mari wahji baik tak dari mula siapa suk wahji. Seperti barang yang mana engkau surat, maka minta engkau akan aman mereka itu daripada haru-hara yang besar.
Jadi puak riwah haji di Mekah ni, iaitu Kaabah sana itu minta pada Allah supaya Allah Ta'ala wi aman. Santosa daripada hara-hara di akhirat esok. Ni sefaat oleh Kaabah. Nah, tu. Selagi mana Tuhan tak beri sefaat orang mari buat haji. Mari duk tawah dia. Mari daripada negeri-negeri yang jauh, lakah laut, lakah bukit. Mari taat pada Allah. Mari tawah kedaku. Hingga sampai selesai buat haji. Maka mereka itu aku minta pada akak supaya akak mengamankan pada hari ini, hari di akhirat esok. Mana kerana susah sangat di pada masa ni. Maka orang hak buat haji kita tawah. Apa ni? Tiap-tiap kali kita tawah, tiap-tiap kali kita buat umrah tu. Maknanya insya-Allah kalau mengikut di hadis ni, orang ni aman di akhirat esok. Selamat di pada masa. Tidak ada takut, tidak ada duka cita di akhirat esok. Dia katanya. Hingga selesai haji seperti barang yang kau sorak, maka engkau minta bahawa engkau amankan mereka itu daripada haru-haru yang besar. Dan engkau hibungkan mereka itu di kelilingku. Maka menyeru mereka bahawasanya ada pada mereka itu beberapa orang yang berdosa. Maka menyeru mereka bahawasanya ada pada mereka itu, mereka orang-orang yang mari haji sana itu ada berdosa. Banyak dosa. Beberapa orang yang berdosa kepada engkau ya Panihei Kaabah. Dan mengekal mereka itu atas dosa. Mengekal mereka itu atas dosa besar. Hingga wajib bagi mereka itu mengaku. Maka berkata ia baitilah, hei Tuhanku, aku minta syafaat pada orang yang mengerjakan dosa besar hingga wajib bagi mereka itu syurga. Maka firman Allah Ta'ala, sungguhnya telah aku beri syafaat kepada kau pada mereka itu. Dan aku berikan pinta engkau. Maka menyeru mereka, barang siapa ziarah akan Kaabah Allah, maka hanalah asli ia daripada manusia. Maka dijadikan mereka itu dikelilingi Baitillahil Haram. Padahal putih segala muka mereka itu, aman daripada neraka. Tawah mereka itu dan talbiyah mereka itu, mengucap labbaik Allah mereka itu, hingga menyeru mereka, hei Kaabah Allah, berjalan olehmu. Ni dia syafaat hak Kaabah sana itu minta pada Allah. Bila malaikat nak tarik, dia kata tak ambuh kau dulu. Selagi mana aku nak minta hak ni, iaitu mana-mana orang hak mari kerja haji, itu maksudnya. Siapa dia yang mari kerja haji, mari tawah aku, maka aku minta kepada engkau ya Allah, walaupun mereka itu dosa besar sekalipun, kerana mereka itu susah payah mari daripada negeri yang jauh, tinggal anak bini, tinggal harta benda, mari sana itu yak resai rebai, debu yak kabut, mari sana niat lillahi ta'ala, kerana membesarkan akan Allah Ta'ala, membesarkan akan aku. Tu mana baitillah dia apa ni, dia sebut lagu tu. Aku minta kepada engkau ya Allah supaya engkau ampunkan dosa mereka itu, walaupun mereka itu dosa besar sekalipun. Ni dia. Dia minta. Maka Allah Ta'ala terima. Lalu itulah ditarikkan, barulah dia denyuk dia. 2 kali minta, dia tak mau pergi. Selagi mana Allah Ta'ala tak terima akan mintakan dia. Bila Allah terima, tak apa. Inilah iaitu ganjaran yang besar orang kerja haji. Iaitu Kaabah sana itu, tolong minta kepada Allah supaya Allah Ta'ala tak apuh pergi. Habis tu orang pergi Mekah sana itu, gugur pergi sekalian dosa. Tapi kena mabrur lah, panggil buat haji mabrur. Buat haji sana ni kita buat amalan haji dengan belajar. Sebelum daripada nak pergi buat haji, buat umrah, kena belajar dulu. Dia pak doa-doa gapo gitu gini. Kita berdoa habis, jangan kita pergi semata-mata kerana lain lah. Hanya semata-mata kerana Allah. Kalau kita pergi campur dengan kerana lain kata itu, wallahu alam lah. Pergi sana itu niat lillahi ta'ala.
Kita pergi sampai ke Mekah sana jangan lupa. Tawaf semua-semua. Semaya di Masjidil Haram. Jangan duduk semaya di masjid lain. Kerana kita pergi dan modal sana beratus-ratus ribu. Bila kita pergi 2 bulan tinggi. Maka kita pergi semaya di Masjidil Haram. Boleh jadi kita maknanya tiap-tiap hari kita jangan putus tawaf. Tawaf sunnah kita kena tawaf kamu. Ni dia maknanya Kaabah sana itu minta kepada Allah supaya Allah Taala tu hapuskan dosa. Walaupun dosa besar, dosa hingga sapanya kalau maknanya kalau tak diampunkan Allah Taala ke senaka lalulah orang yang kerja dosa besar ni. Sabit dia katanya maka di akhirat esok orang hak pergi tawaf di Baitillah maka putih segala muka mereka itu. Aman mereka itu daripada neraka. Tawaf mereka itu dan talbiyah mereka itu. Kama dia menyeru mereka, hei Kaabah Allah berjalan olehmu. So lagi. Maka berkata Kaabah, labbaik Allahumma labbaik wal khairu kulluhu biyadaika. Labbaika la syarika lak. La syarika lak labbaik. Labbaik Allahumma labbaik wal khairu kulluhu biyadaika. Labbaika la syarika lak labbaik. Hingga akhirnya. Lapar dia tu banyak deh tukar takir. Maka menarik segala malaikat. Bau denyuk gih. Maka menariklah oleh segala malaikat 700,000 tak ni. Menariklah mereka itu dia akan Kaabah pada mahsyar. Berjalan ia serta orang yang kelilingnya seperti arak pengantin. Mana malaikat 700,000 sana itu heret Baitillah, maka segala orang hak pergi tawaf di Baitillah tu pakaian seperti pakaian erek dan serta putih muka. Pakat turuk di akhirat esok. Leceh. Orang yang pergi tawaf, pergi haji turuk. Pakat turuk. Alah itulah di akhirat esok. Ni sebut dalam hadis. Dan pada setengah riwayat, maka belagak sana seperti belagak pengantin baru dah. Belagak sepore dah belagak nikah tu. Di akhirat esok boleh tengok, insya-Allah boleh tengok. Kita sekali buat kita biasa pergi haji dah, insya-Allah. Kita harap minta kepada Allah supaya Allah Taala permasukkan kita gatik sebagaimana Nabi ayat. Belagak supaya belagak pengantin baru orang menikah tak ni. Di akhirat esok duk keliling. Baitillah tu. Dan pada setengah riwayat dibesarkan Kaabah. Setengah riwayat adanya iaitu Kaabah sana tu hewak jadi besar. Di akhirat esok ni besar. Hingga lulus bergantung dengan dia oleh segala orang yang mengunjungkan dia. Semua orang yang pergi haji nak kata berapa juta boleh pegang belaka. Di akhirat esok Tuhan beri kuasa. Tuhan menjadikan Baitullah tu besar. Semua orang yang pergi haji Mekah pergi tawaf dia tu boleh bergantung di Baitullah belaka. Tuhan menjadikan besar Baitullah. Itu maksudnya. Dan pada setengah riwayat dibesarkan akan Kaabah. Hingga lulus, hingga teluh. Bergantung dengan dia, dengan Baitullah. Oleh segala orang yang mengunjungkan dia. Semua orang yang pergi haji, kita wah Baitullah. Di akhirat esok boleh bergantung di Baitullah. Tuhan jadi Baitullah besar. Langit bumi lebih pada langit bumi lagi. Ja'alanallahu min ahli syafaiha amin. Ini doa tu yang kita ni. Doa sah tu kenalin. Ja'alanallah, ya Allah ya Tuhan kami, analah kau menjadikan kami daripada ahli syafaat Baitullah. Kita minta kepada Allah supaya Allah Taala menjadikan kita ni orang yang jadi syafaat ke dia oleh Baitullah. Itu maksud ja'alanallahu min ahli syafaatiha amin. Jadi maknanya khulasah apa kelebihan masjid ini iaitu suk dengan membesarkan akan Baitullah. Iaitu Baitullah yang mana siapa-siapa yang biasa pergi tawaf, pergi haji, kita harap-harap bagaimana Nabi kita royak dan hadis kursi, iaitu Baitullah sana itu dan Hajarul Aswad. Jadi mana membesarlah mobil besar kepada mereka yang kucuk dia tu Hajarul Aswad.
Baitullah pun membesarkan mereka yang mengunjung-unjungkan dia, yang duduk tawaf dia. Dengan siapa dia sana minta kepada Allah supaya Allah Taala hapus segala dosa besar. Dosa besar. Ya, maka kita harap bahawa Allah Taala hapus. Dengan apa ni? Dengan syafaat oleh Baitullah. Habis kata kemudian kata al-babusani asara fi fadilatil amaim. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim wa bihi nasta'in wa la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Sedikit wa'izah sebagai nasihat. Iaitu tiap-tiap manusia ni supaya nak rajin buat amal mesti kena dengar nasihat. Nasihat alim ulama, nasihat khutbah, iaitu orang ceramah-ceramah. Supaya nak menetapkan amalan kita, mestilah tebal telinga kita dengarkan akan nasihat bagi alim ulama. Cara kita nak menetap istiqamah amalan, yang pertama kena berakhir ziarah orang sakit. Yang kedua ziarah akan orang mati hatta sampai kubur. Dan istiqamah dengar orang mengajar. Telinga kita dengar orang mengajar. Dengar orang nasihat agama. InsyaAllah jadi istiqamah, jadi rajin buat amal. Jangan tak jadi segan, tak jadi malah. Nak buat lagu mana, hubak nak jadi rajin buat amal. Tiga ni. Ziarah orang sakit. Ziarah orang mati hatta janazah pergi kubur. Lepas tu dengar nasihat, dengar orang ceramah, dengar orang mengajar. Tu dia. Lagi pula cara nak ui kita sana itu malaikat yang ada di dalam hati kita sana, duduk di hati kita, ya ada dua. Duduk di sebelah kanan hati kita nama dia malaikat mulhim. Duduk di sebelah kiri hati kita tu setan yang bernama wiswas. Allazi yuwaswisu fi sudurinna. Maka mau kita dia dua je mau kita. Mau kebajikan, mau kejahatan. Gerak hati kita, wasa nak semaya sunat, wasa nak sedekah, wasa nak pergi dengar orang mengajar, wasa nak baca Quran. Siapa dia dak gerak hati itu? Iaitu Allah Taala hantar malaikat bernama mulhim. Duk di sebelah kanan hati kita. Ada pun gerak hati kita kok jalan kejahatan, iaitu nama wiswas, setan yang bernama wiswas. Wasa malas semaya, wasa malas bangun subuh. Wasa nak main judi, wasa nak main nak pandai curi muka tu muka ni. Tu mana? Mau kok kejahatan tu. Iaitu siapa dia ada kocok hati kita? Iaitu syaitan yang bernama wiswas. Allazi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Dua tu ya. Demon ni dia kocok. Maka anggota zahir kaki jakah kok kebajikan. Dia mau dulu. Berasa nak mari semaya jemaah. Berasa nak bangun subuh. Berasa nak semaya sunat subuh kata berasa nak semaya tahajud. Siapa dia dengar lagu tu? Malaikat mulhim. Fa'alhamaha. Alhamananya malaikat yang bernama mulhim. Gerak ke jalan kebajikan. Kemudian kita ni nak wi setan sana tak mau reda kita. Iaitu sentiasa kita kena zikrillah. Kalau siapa dia malah menyebutkan nama Allah, balah baca Quran, malah berzikir, setan ada. Kalau kita berakhir baca Quran, berakhir zikir, setan tak ada. Orang yang malah berzikir, malah baca Quran, setan ada. Setan ada dalam diri dia. Supaya rumah juga. Rumah mana yang tak baca Quran, rumah itulah yang banyak tu.
Malaikat lari tu baik rumah yang tidak baca Quran. Malaikat lari tu baik. Setan masuk. Mana-mana rumah yang berakhir baca Quran, berakhir zikir, berakhir baca hadis, berakhir mengajar itu inilah kok jalan kebajikan. Be lagi pula Quran lah. Maka malaikat bakal mari setan lari tu baik. Kamu dia mana-mana mereka yang dengar lagu ni. Janganlah tahu rumah kita tak ada baca Quran. Mai pagi sampai gelap lagu semata kedung-kedung. Malam sampai cerah kedung. Setan penuh tahu rumah. Setan rumah penuh tahu rumah kita. Tu lebih lagi pula tak ada semaya pada ada tak semaya pada. Maka jangan deh. Bila kita mau dengar malam ni, minta dengan besar hati janganlah. Tahu rumah kita jangan ada tak semaya jangan. Bila ada orang tak semaya ni teruk sekali lah. Allah Ta'ala menipu ke bala. Nak kata apa bahasa bala orang tinggal semaya ni. Weda atik Quran, baca katik Quran tahu rumah kita. Dalam sehari semalam tu ada baca Quran katik. Jangan tinggal sama sekali Al-Quran. Lebih lagi pula kita saat ni tu nak meninggal dunia. Ada dalam diri kita tu Al-Quran. Ada ingat katik satu surah, dua surah. Itu maknanya. Lebih lagi pula surah tu Al-Mulk, surah Tabarakallazi. Supaya senang kita dalam kubur, lepas daripada seksa kubur. Tu. Kemudian ada sikit ia katanya, Nabi dia ada pesan sikit ia katanya, ayyuhal wala. Imam Ghazali dia ambil maksud hadis dia katanya, al ilmu bila amali junun. Ilmu dengan tidak beramal orang gila orang panggil. Al ilmu bila amali junun dia kata. Ilmu dengan tidak amal tu gila. Orang tu ada ilmu tak ada amal. Tahu katanya perkara ni Tuhan suruh tak ada buat. Tahu kata perkara ni Tuhan larang tak ada tinggal. Orang tu gila. Pandai belaka bab semaya tak semaya. Pandai belaka reti cara mengaji bab puasa tak ada puasa. Mengaji kata tak boleh curi. Itu panggil orang gila. Al ilmu bila amali junun. Tu. Orang pandai ilmu dengan tidak beramal itu gila. Dia kata gitu. Dia orang gila. Orang gila ni mana tak pakai apa lah. Tak boleh buat kira apa. Tak ada ega langsung. Orang gila, orang punah otak dia panggil. Gila-gila ni punah otak. Jadi mana orang yang ada ilmu tak ada beramal ni orang punah otak, perasa. Junun mana perasa dah, gila dah. Tahu kata tak boleh pergi buat. Tuhan suruh tak ada buat. Orang tu orang punah otak dia panggil. Tu maksud. Junun iaitu bahasa Arab, bahasa kita perasa, gila, punah otak. Wal amalu bila ilmi la yakun. Dia balas kelak. Dan beramal dengan tidak ada ilmu tak hasil. Tak ada boleh apa. Kacewak juga tak ada boleh apa. Rajin wa amal tak ada mengaji. Wa amal rajin tak ada mengaji. Tak ada boleh apa. Tak boleh apa. Saja free. Kita ada perasaan kata kita tadi kena. Padahal kita tak reti kali. Rukun mai asmaya berapa? Di mana tempat ni ya? Basuh najis pun tak nak reti mana lagi. Dia tak mengaji so. Rukun mani wajib berapa? Tak tahu juga. Gitu. Orang panggil wa amal dengan tak ada belajar. Tuhan suruh belajar. Wa amal kita dengan belajar. Kena tahu sesuatu. Rukun semaya 13. Rukun semaya dia. Niat takbir. Syarat nak sah misalnya. Syarat nak sah takbir kita misal sah. Rukun semaya satunya setengah badannya takbir. Allahu Akbar. Lepas tu syarat nak sah takbir tu berapa? Syarat nak sah Allahu Akbar. Satunya. Kalau kita baca. Tak sah. Allahu Akbar.
Bila kita baca Allah panjang hamzah, tak sah. Tak sah. Yang kedua, Allah apa ni? Allahu akbar jadi kha. Dua dah tak sah. Dia tak belajar. Yang ketiga, Allahu akbar. Satu itu. Tiga tak sah. Yang keempat, Allahu akbar. Tu misal, ya tu misal. Hal lain lagi bersupalah. Sebab itulah buat kena belajar. Habis itu Nabi kata wal amalu bila ilmi la yakun. Wa amma dengan tak ada belajar tak sepa, tak ada boleh sekarang bau. Allahu akbar. Misalnya, nah, Allah akbar. Allahu akbar. Tak boleh apa. Kalau hak sunat tak boleh lagi, tak ada boleh sekok bau hak sunat. Hak wajib tak sah. Nak penting sekali niat. Nah. Misalnya niat di mana niat? Niat sembahyang mazhab kita sampai dalam takbir. Mula ada hamzah Allah sampai akbar. Nah niat kosak taruh tayin. Tu dia. Yang kita mengaji tu kosak taruh tayin. Tu dia. Dalam masa tu kena weda kosak taruh tayin. Apa kosak taruh tayin? Dia juga. Sebab itulah wajib kita kena belajar. Fardu ain kena belajar. Tiap-tiap amal yang kita nak buat kena belajar. Bukan pasal tiru. Tiru dia Allah akbar, Allah akbar, Allah akbar. Tak belajar tak. Dok sekali. Ni orang panggilnya buat amal dengan tidak belajar itu tak sah. Dah. Mana saja je. Wa'lam anna ilman la yub'iduka al-yawma 'anil ma'asi wa la yahmiluka 'anit ta'ati la yub'idaka ghadan an-nari jahannam. Ni Nabi kata. Nabi kata anna ilman, bahawa seilmu. Kita dapat ilmu. Ada ilmu belajar. Orang yang reti lah maksudnya. La yub'iduka al-yawma 'anil ma'asi. Bahawa seilmu yang tiada menjauh ia akan dikau daripada kerja maksiat. Kita ada ilmu kita tak boleh mencegahkan daripada perkara maksiat. Kita jadi tok guru, jadi cikgu, jadi ustaz, tapi kerja perkara maksiat. Ilmu tu tak jadi menyekatkan tuan dia kerja maksiat. Tuan ada ilmu banyak, dok pondok tahu-tahu. Ngaji lepas luar negeri misalnya. Tapi maksiat tak tinggal. Ni Nabi kata anna ilman la yub'iduka al-yawma 'anil ma'asi wa la yahmiluka 'anit ta'ah. Dan tiada menekan ia ilmu tak akan dikau di atas taat. Ilmu ada misal seperti saya ada ilmu tu tak tidak menjauhkan tuan dia daripada kerja perkara hak Tuhan lagi. Ilmu dah tapi kerja perkara orang lah. Kerja muka tu, kerja muka ni. Perkara hak Tuhan lagi tu polok dia belakang. Nah, ilmu dah. Dan tiada menekan ia akan tuan dia taat kepada Allah. Sejak tak hari. Ilmu melana-lana sejak tak tu baik. Baik Quran tak baca. Maya sunat dah. Ba'ah pun dah. Maya kah maya kah dah. Ilmu dah. Tu maknanya. La yub'idaka ghadan an-narin nar. Maka orang ni tiada menjauh ia ilmu tak akan dikau pada akhirat esok daripada neraka. Tiada menjauh ilmu ni tak tolong kita. Ilmu ni lah yang tiada menjauh ia ilmu akan dikau daripada neraka. Mana ilmu ni lah buat kita terdekat dengan neraka. Orang yang ada ilmu dia tak pakai kerja orang panggil. Belajar biwa reti lako-lako. Perkara hak Tuhan lari tak tinggal. Perkara hak Tuhan suruh tak ada buat. Maka ilmu ni lah bawa tuan dia masuk rapat dengan neraka. Tidak gitu.
Ilmu ni lah eret tuan dia tu masuk neraka. Orang panggil ilmu ada ilmu saja. Ni takut sekali. Yang paling takut sekali orang yang ada ilmu. Perkara hak Tuhan larang tak dengar. Ya tahulah kau. Perkara ni tak boleh kau. Ya kerja. Tak ada langsung ilmu menggemarkan kepada taat kepada Allah. Tak ada langsung. Maka ilmu dia dapat tu lah. Dengan ilmu tu lah heret tuan dia pergi masuk neraka. Itu maksud kata anna ilman la yub'idukal yauma anil ma'asi wa la yahmiluka anit ta'ati la yub'idaka ghadan an-nari jahannam. Besok hari ilmu ni lah tidak jauh tuan dia daripada neraka. Hanya ilmu ni lah heret tuan dia dapat masuk ke neraka. Ini paling takut kali. Maka yang mana buat kita semua yang dapat ilmu, kita kena turutlah apa saja yang Tuhan perintah atas kita sekadar kita gerak. Kita buat. Tak berapa hari dah kita akan kembali kepada tempat kita yang asal. Tiap-tiap orang sana itu bila kembali klik pada tempat saya iaitu tanah. Maka tanah akan kucuk kita, akan peluk kita. Ada hak peluk teruk, ada hak peluk kokoh. Orang panggil dihipikkan akan dia oleh bumi. Seorang yang masuk ke dalam alam barzah, masuk di alam barzah, alam kubur, maka kubur terhipik. Semua tak ada kira orang soleh, orang tidak soleh, orang toleh, orang soleh, maka dihipik oleh kubur. Ada hipik teruk, ada hipik sikit-sikit sebagaimana ibu peluk anak. Kau dah tu. Maka haraplah kepada buat kita semua tu, yang mana kita dapat ilmu kita buat amal lah. Kita jangan segan buku buat amal. Yang mana duk mari jemaah dah kita pisah boleh buat rawatib kata. Maya sunat kapik waktu lah. Pisah aja. Lebih-lebih lagi pula utama sekali semaya sunat rawatib nombor satu sunat subuh. Belum pada subuh, belum pada semaya subuh, bila orang ben subuh lalu kita semaya sunat subuh. Soli sunat subuhi rakaatain. Baca rakaat pertama lepas Fatihah kita baca Alam Nasrah. Rakaat yang kedua lepas Fatihah kita baca Alam Tarakai. Wa amma istiqamah lagu ni semua-semua insya-Allah orang panggil sunnati Rasulullah. Maka orang ni Tuhan beri ganjarannya dunia dan isi-isi dunia. Itu sebut hadis di dalam kitab I'anatul Talibin dan lain lagi. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Bab pada menyatakan najis dan menghilangkan akan dia akan najis. Ni kita belajar fiqh pula. Bab pada menyatakan najis. Musannif tuan kitab ni nak menerang buku najis. Dan menghilangkan akan dia cara nak menghilangkan najis, basuh najis tu lagu mana. Dan bermula segala yang hidup. Dan bermula segala benda yang hidup. Dengan nyawanya itu. Hidup dengan nyawanya itu. Suci sekaliannya. Tu suci belaka. Semua maksudnya semua binatang yang hidup. Kullu nafsin. Tiap-tiap benda yang menyawa. Kullu nafsin zaikatul maut. Tiap-tiap benda yang menapah tu merasai mati semua. Cak mati semua. Tiap-tiap benda yang hidup. Mana tiap-tiap binatang yang hidup. Suci semua. Suci. Suci maknanya sekiranya kalau kita menyentuh dia tak ada kena basuh lah. Bukan kata suci boleh makan tu bukan. Kita semaya pokok di atas kepala kita tak apa. Kita semaya ular naik atas kepala kita tak apa. Musang naik di atas kepala kita tak apa. Tu mana hidup binatang hidup tak apa. Ada boleh kocak baju kita, ular boleh kocak baju, tedung boleh kocak baju, misal itu. Tu. Segala yang hidup dengan nyawa itu suci sekaliannya.
Malaikat anjing dan babi. Dua ni cabut tu baik. Walaupun hidup, waktu hidup, babi hidup, hanya hidup, najis. Najis mughalazah pada tu. Dan barang yang jadi daripada keduanya. Orang panggil bara-bara. Babi bergalah dengan nyi boleh anak. Orang panggil bara dua tu. Najis mughalazah juga. Tahu daripada salah satu pada keduanya dengan binatang yang suci. Tidak gitu. Yang keduanya, anjing bergalah dengan kambing boleh anak. Anak bara orang panggil. Anak ke bara, kambing dengan anjing. Anak tu najis mughalazah juga. Orang panggil. Anak pok anjing, mak kambing. Boleh anak. Tu. Najis mughalazah. Tu orang panggilnya. Tahu salah satu daripada keduanya dengan binatang yang suci. Maka iaitu najis sekaliannya. Najis belaka. Anjing, babi, anak anjing bara dengan babi, anak anjing bara dengan kambing, najis mughalazah belaka. Dan bermula segala bangkai. Tidak kisah ni, semua binatang yang hidup cuci belaka. Tak ada kena basuh apa kalau kena kita. Hayye upamanya ikutlah binatang hak boleh makan, binatang hak tak boleh makan, selama dia ada hidup suci. Bukan najis dak. Dan bermula segala bangkai daripada sekaliannya itu najis. Melainkan bangkai anak Adam dan ikan dan belalang, maka iaitu suci. Semua bakar, tiap-tiap binatang yang mapuh. Ataupun binatang semelah tak kena dengan hukum sarang. Dia panggil bangkai. Sama ada bangkai binatang yang orang makan, binatang orang tak makan pun, bila mapuh orang panggilnya najis semua. Bangkai mapuh najis semua. Cerita. Semua. Tu. Hayye mapuh, pokok mapuh. Tuyuk mapuh. Tu maknanya. Tu semua binatang hak mapuh dia panggil bangkai, najis semua. Tu dia. Tu dia. Tu ayat dengan sekaligus itu. Lepas tu ada tafsir dulu. Kalau kitab saya ada tafsir. Pegang itu dulu. Semua bangkai itu najis semua. Bila katok kobok mapuh jatuh di dalam air, maka najis air. Air sikit lah. Tikus mapuh. Tikus mapuh turun dalam jatuh dalam air. Maka najis. Kalau tikus hidup tak apa. Kluk tu tak ada apa. Yang hidup tak najis. Menate yang hidup sana itu dia suci. Bila bangkai najis lalu dah. Tu ayat dengan sekaligus deh. Tu maknanya. Dan bermula segala bangkai daripada sekelilingnya itu najis belaka. Malaikat bangkai anak ada. Bangkai anak ada mananya? Orang mati tak najis weh. Orang mati tak najis. Galah orang mati, kita semayang galah orang mati, tak apa. Hayye mapuh, tak boleh. Kita semayang hayye mapuh. Tak boleh, tak sah. Ada pun orang mati, tak apa. Orang mati. Ada tak belakang kita, tak apa. Yang mananya tak najis tu panggil. Melainkan bangkai anak Adam dan ikan dan belalang. Maka iaitu suci. Repot tu baik. Dan bermula tiap-tiap barang yang keluar daripada dua jalan itu. Tiap-tiap perkara hak tubaik kok dua jalan, kubul dan dubul, lubang depan dengan lubang belakang. Ingat tak? Tiap-tiap benda hak tubaik kok dua jalan itu najis semua. Tu ada. Malaikat mani. Malaikat air mani tak najis air mani. Air mani tak najis weh. Tu. Dan angin. Angin. Mungkin najis angin, ketuk tu. Dan batu. Batu tak ada najis juga.
jika tiada ia tersimpun daripada kecing. Tu. Maknanya benda hak tubik aku dua jalan sani tu najis semua. Malaikat batu, malaikat benda yang kerah. Kita kata butai tu butai ni tubik ko lubang mengot hai. Kita makan butai motan tubik butai. Orang panggil bukan najis, mutanajis. Bila dia tubik gelomok dengan tahi tu panggil mutanajis. Najis ni mana najis, mutanajis benda suci gelomok dengan najis. Seperti duit, batu, tubik ke lubang mengotai. Panggil mutanajis bila gelomok dengan tahi. Bila basuh suci, butai motan, butai tu butai duku, pamannya kalau butai segala butai kita berak tu baik. Maka mutanajis. Bila basuh cuci, boleh makan. Tu mana mutanajis. Bila basuh cuci boleh makan. Segala butai-butai dah. Tu dia. Nampak deh? Tu. Maka iaitu suci. Suci dengan dibasuhkan dia. Habis itu kata mutanajis. Batu. Butai itu butai ini. Duit kita telan duit. Berak tubik. Duit. Gelomok dengan tahi. Basuh jadi suci. Basuh suci lah sudah. Jadi suci apabila dibasuh. Segala butai. Walaupun butai apa-apa pun. Bila berak tubik. Dia basuh jadi cuci. Nampak deh? Tu dia aja. Tu mananya. Dia katanya, dan bermula segala najis itu. Dan bermula segala najis itu 3 bahagi. Pertama najis mukhaffafah. Sekali lagi. Pertama najis mukhaffafah. Najis yang diringan kenakan dia. Dan yang kedua najis mughallazah. Dan yang ketiga najis mutawassithah. Maka bermula najis mukhaffafah itu iaitu kecing kanak laki-laki. Air kecing kanak laki-laki yang belum sampai 2 tahun umurnya. Lagi belum mencapai akan makanan yang lain daripada air susu. Jadi apa ni najis mukhaffafah ni air kecing kanak-kanak laki-laki. Yang umur tak sampai setahun. Dia umur iaitu tak sampai 2 tahun. Nah, tu dia. Tu. Iaitu belum sampai 2 tahun. Budak laki-laki, air kecing budak laki-laki yang umur tak sampai 2 tahun. Yang tak ada makan muka lain. Hanya ada minum susu ya. Maka air kecing dia orang panggil najis mukhaffafah. Betul lagi. Air kecing budak jantan. Budak tina tadi. Air kecing budak jantan yang umur dia tak sampai 2 tahun. Yang tak ada makan selain pada susu. Tu makan susu ya. Maka air kecing dia najis mukhaffafah. Ingat sekali. Tu dia. Tak kala tu dan suci tepatnya. Bila dia kecil sana, cara kita nak basuhnya dengan dipercikkan dengan air atasnya sekali. Yan hingga meratakan akan dia. Dengan syarat bahawa hilangkan air kecilnya dahulu daripada mempercikkan. Cara nak basuh air kecil budak jantan hak sani, hak najis mukhaffafah ni air kecil duk belemeh. Tah tiga getah ataupun tah mozaik. Caranya kita mai sabuk dulu ataupun kain bulu dulu ataupun tisu kan kita habis air najis dulu, habis air tu. Sapu habis kering. Lepas tu mai air percik itu ya, tak ada kena simbol dak lagi. Suci dengan percik berata tu. Ni najis mukhaffafah. Tak ada kena basuh. Basuh ya kena air belak mengalir jauh itu. Air kecil budak jantan sana hak tak ada makan selain pada susu lah. Cara dia buang, sapu kering. Lepas tu percik air tak berata, cuci dah. Tu cara basuh najis mukhaffafah. Nampak dah? Tu maknanya. Tu. Dan bermula segala najis yang mughallazah lagi. Dan bermula segala najis yang mughallazah itu
iaitu najis anjing dan babi dan barang yang terperanuk daripada keduanya seperti ini atau daripada salah suatu pada keduanya. Tiada suci tempatnya melainkan jika telah dibasuh 7 kali. Satu daripada 7 kali itu bercampur dengan tanah. Nah, tanah yang suci menyucikan. Nak tanah tu tahirun mutahhirun lah. Tanah yang suci lagi pula menyucikan. Tiada memadai dengan 7 kali itu melainkan hilang najis itu. Dengan kali yang pertama. Cara nak basuh najis mughalazah iaitu najis anjing jelak kita kan tepuh dengan anjing kita kena dia basah, maka orang panggil najis mughalazah. Maka cara nak basuhnya 7 kali. Salah satu daripada 7 tu dengan air tanah. Tu maknanya. Nah. Habis. Dia katanya malaikat hilang tiada memadai dengan 7 kali itu malaikat hilang najis itu dengan kali yang pertama. Maka jika hilang ia dengan yang lain daripada yang pertama, maka sekalian basuh yang terdulu atas hilangnya dihisapkan sekali. Maka wajib kemudian padanya basuh yang mencukupkan bilangan 7 kali. Jadi nak panggil 7 kali ni cara basuh najis mughalazah. Misalnya anjing tepuh dengan kita, anjing basah belengah ataupun jilak dengan anjing, betih kita jilak dengan anjing, maka kita kena basuh 7 kali. Basuh 7 kali itu kali yang pertama tu kena hilang. Nah, basuh kali mula tu hilang. Barulah dinamakan 7 kali. Kalau basuh yang kali mula tak hilang, yang kedua tak hilang, ia kena baru hilang, maka ne tu bila sah ya. Ne kali bila sah ya. Ya, bila 7 ni hak mula-mula tu kena hilang dah. Basuh kali pertama hilang. Yang kedua, yang ketiga, tu baru bila 1 2 3. Kalau hak mula yang kedua tak hilang, yang ketiga tak hilang, yang keempat baru hilang. Yang keempat tu semua 4 kali tu bila sah. Nampak deh. Salah satu daripadanya dengan air tanah. Maka basuh najis tak ada kena niat. Maka cara kalau biar celup biar air tu tak ada apa turun ke dalam benar kan, tak ada apa gerung-gerung tak ada apa turun batas benar ni naik batas benar tak pen tak ada apa turun ke dalam benar. Tu air celup pada siap dah. Nampak dah gitu. Ia tak ada kena niat. Habis itu deh lebih kurang. Maka sekadar dulu dan bermula najis yang mutawassithah. Najis mutawassithah ni lah yang panjang sekali. Wallahu a'lam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi kunna bit taqwa wa jamina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu wasallama ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin.